Kerana beberapa pakar undang-undang kata adalah kerja sia-sia yang dilakukan oleh PH Pakatan Harapan, Datuk Seri Adli Zahari daripada Amanah membuat saman di Mahkamah Tinggi untuk mencabar kesahihan pembubaran Dewan Negeri Melaka itu. Jadi yang penting bagi mereka bukannya mereka nak menang atau berjaya dalam menghalang pilihan raya itu. Walaupun pakar undang-undang, mereka yang menulis dalam media sosial, termasuk sahabat saya Datuk Syamsuddin Nawawi, kata ini kerja bodoh, kerja yang agak tak tepat lah, ya. Yang penting ini strategi politik Pakatan Harapan. Maknanya Pakatan Harapan dia tak bersetuju dalam mulutnya bahawa dia pembubaran Dewan Negeri Melaka ini, tapi mungkin daripada hatinya dia suka, ya, supaya dibubarkan. Jadi mileage politik yang dapat oleh Pakatan Harapan ialah dia menjelaskan bahawa dia tidak bersetuju demokrasi ini dimainkan secara siapa yang memegang kuasa. Jadi itu dia punya isu. Jadi kita kena lihat moralnya ataupun di sebaliknya, atau dipanggil apa yang moral of story-nya yang dibuat oleh Pakatan Harapan membuat saman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mencabar sahih atau tidak sahihnya. Dari segi kita, memanglah kita agak terkilan kerana demokrasi ini dipermainkan dengan kenyataan Speaker Dewan Negeri Melaka, dengan faktanya. Dalam temu bualnya dia mengakui bahawa pembubaran itu dibuat sebelum 4 orang ni tarik diri. Jadi ini memberi makna bahawa asasnya itu tidak ada untuk dilakukan satu pembubaran Dewan Negeri kerana dilihat tak ada yang perlu disegerakan, ada kecemasan. Patutnya Ketua Menteri atau Speaker Dewan Negeri atau pengurusi Badan Perhubungan UMNO kata kita hormat keputusan 4 orang itu, tetapi tolong terjemahkannya di dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi barulah nampak kita ni sebuah negara demokrasi. Jadi takkanlah seperti begitu mudahnya kita untuk membuat tindakan membubarkan Dewan Negeri. Macam kita laki bini lah, takkanlah semudah itu kita nak jatuhkan talak tanpa pertimbangan kita, tanpa perbincangan dengan siapa-siapa sebelum kita bersetuju untuk bercerai. Ini tidak jelas menunjukkan bahawa di situ pada saya lah yang bukan orang undang-undang, ya, ada asas untuk dibuat penjelasannya. Maknanya kena ditafsirkan perlembagaan bahasa 19 dalam berikut 2 Undang-Undang Tubuh Negeri Melaka itu, adakah Kiwati dalam keadaan percaya bahawa satu hilang majoriti kerajaannya itu sudah berlaku. Apakah fakta atau bukti yang dibawa oleh Ketua Menteri untuk minta dibubarkan Dewan Undangan Negeri itu? Kerana kenyataannya sebelah petang. Jadi ini yang nak dilihat. Jadi dia satu exercise undang-undang yang perlu kita serahkan kepada mahkamah untuk memutuskan dia. Ya, faham ya? Itu jugalah masalah isu-isu sekarang ni. Kita kena berfikir panjang, melihatnya dari segi sudut, dari segi
kesioman kita dalam membuat keputusan. Ya, terima kasihlah Datuk Muhammad Syukur dan mereka yang lain tu yang menonton rakaman pendek ini untuk live saya. Kerana orang tanya saya kenapa tak buat live lama. Jadi saya kata saya malas untuk buat live, kerana kadang-kadang bukan semua orang tahu benda-benda yang kita sebut, yang kita cakap. Kadang-kadang mereka jadikan dia sebagai apa? Sebagai mempersendakannya. Jadi Muhammad Yusof, maksudnya masih ada ruang lagi untuk nak elakkan PRM. Hari ni hanya saya nak sentuh sedikit apa yang disebut. Tak tahulah, saya baca sambil lalu ya dalam grup. Katanya Anwar Ibrahim Menteri Komunikasi Anwar Musa kata pilihan raya Sarawak terserah kepada Yang di-Pertuan Agong. Bila pula Yang di-Pertuan Agong ni menentukan pilihan raya? Tak pernah berlaku gitu, ya. Tak pernah berlaku Yang di-Pertuan Agong menentukan pilihan raya. Sarawak kita tangguhkan pilihan rayanya kerana didaruratkan oleh Kerajaan Persekutuan. Jadi dalam aktanya membolehkan sebarang tindakan politik tidak boleh dijalankan. Begitu juga sebenarnya apabila pilihan raya sudah pun dibatalkan, patut kerajaan khasnya FPR telah mengisytiharkan tarikh penamaan calon bagi kawasan pilihan raya Sandakan dan Gerik, kerana tak ada alasan lagi untuk mereka ditahan mengadakan pilihan raya semata-mata kerana darurat dah tamat, mana back to normal. Jadi SPR patutnya mengkaji semula kedudukan penggantungan satu pilihan raya di Sandakan dan juga di Gerik yang mana ditangguhkan kerana dalam keadaan darurat. Sekarang ni darurat dah tamat. Jadi kita kena bertanya dengan SPR dan juga kerajaan bagaimana status kedudukan Parlimen Sandakan dan juga Parlimen Gerik yang mana pilihan rayanya ditangguhkan. Begitu juga satu adun di Kelantan. Jadi ini jadi kita kena tanyalah, ya. Jadi balik pada soal kenyataan Datuk Musa Tan Sri Anwar Musa tadi, saya nampak selaku Menteri Komunikasi dia kena memahami bahawa edah darurat itu yang dimulakan pada bulan 8 itu, sekarang dah bulan 11, 8, 9, 10, maknanya dah 3 bulan perjalanan darurat di Sarawak bagi menangguhkan pilihan raya umum negeri. Ada baki lagi 3 bulan. Jika 3 bulan esok barulah darurat ni ditamatkan di Sarawak. Darurat tidak boleh diisytiharkan sebab darurat induknya sudah tidak ada lagi di Sarawak, ya. Kerana dahulu Sarawak didaruratkan kerana ada induknya, ada ibunya yang kita telah pun daruratkan, iaitu ke Malaysia dari Perlis sampai ke Sabah. Sekarang darurat induk tu sudah ditamatkan. Jadi ada darurat di negeri di Sarawak. Jadi kita tunggulah edah dia 3 bulan dan masa itu terserah kepada kerajaan negeri Sarawak, khasnya speaker, untuk mengisytiharkan bahawa Dewan Negeri Sarawak itu telah dibubarkan oleh Ketua Menteri setelah menghadap Tuan Utama
yang di pertua negeri. Jadi bukan seperti yang dikatakan oleh Anwar Musa itu. Dia ni pegawai perancang bandar. Dia patut tanyalah pegawai undang-undang, penasihat undang-undang dan sebagainya. Jadi itu tuan-tuan yang Almi Mabara batu sapi betul. Saya lebih suka, saya tahu sandakan je lah. Ya. Pasal tu di Sabah. Kalau silap betul. Betul. Maknanya bukan yang saya masukkan sandakan itu batu sapi lah. Ya. Minta maaf kalau saya tersilap. Itu sajalah tuan-tuan. Kita berjumpa lagi pada lain masa yang sesuai. Setakat itu lagi pun keadaannya bising di sini. Jadi tak selesa. Pada Bibi Sabaria, terima kasih. Fardo Rido. Setakat itu yang saya boleh cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.